Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama diberi Muhammad Hadi Zufairi bin Fauzi, bernomborkan matrik 067411. Baik, saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan yang akan membentangkan tajuk Sejarah Kedatangan Islam di Nusantara. Baik, tanpa menghabiskan masa, jom kita pergi ke pendahuluan. Mukadimah bagi tugasan ini membincangkan mengenai satu istilah, iaitu istilah Nusantara. Istilah Nusantara telah lama digunakan dan menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas bahawa istilah Nusantara telah digunakan bagi penerbitan sebuah buku yang dikarang oleh Vlacke mengenai sejarah Indonesia pada tahun 1965. Karya tersebut diberikan nama Nusantara yang membawa maksud pulau-pulau lain seperti mana dirokai dari Pulau Bali atau Jawa. Istilah tersebut bermaksud yang sedemikian kerana menurut fungsinya dalam buku-buku Jawa pada abad ke-15. Dan menurut Kamus Dewan pula, Nusantara adalah Kepulauan Melayu, iaitu Kamus Dewan edisi yang keempat. Baik, seperti yang sedia maklum bahawa permulaan kemunculan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bermula di tanah Arab, iaitu Mekah. Kemudian terus pesat berkembang hingga ke seluruh kota Madinah dan juga kawasan-kawasan yang terdekat. Dalam pada Empayar Islam mula berkembang, dakwah penyebaran ajaran agama Islam juga turut diteruskan hingga ke kawasan yang lebih luas menjangkaui Nusantara, khususnya di alam Melayu. Pengaruh Islam di Nusantara sangat memberikan kesan yang positif, terutamanya pada 4 perkara, iaitu pada masyarakatnya, sistem bahasa, sistem tulisan serta pada seninya. Baik, kesan kedatangan Islam yang jelas terselah ke atas alam Melayu ialah terciptanya slogan Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam. Daripada tugasan ini, sedikit sebanyak kita dapat membincangkan mengenai sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Perbincangan ini dilaksanakan secara kronologikal pada sudut Islamisasi yang terjadi di Nusantara ini serta perbezaan teori-teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Kita beralih pula kepada Nusantara sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, Kepulauan Melayu Indonesia adalah agama Buddha dan Hindu yang ditokok tambah serta dicampur adukkan dengan ajaran agama sendiri yang sedia ada sebelum kedua-dua agama tersebut di Kepulauan Melayu Indonesia. Berkaitan agama Buddha, Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyatakan bahawa pengaruh pendeta-pendeta agama Buddha tidak meninggalkan sedikit kesan pun di Sumatera dalam bidang falsafah maupun agama Hindu, di mana pengaruh agama Hindu ini tidak sehingga mencapai tahap mengambil alih dalam kalangan masyarakat serta tempatnya secara majoriti, tetapi dia hanya dipertahankan dan diamalkan oleh golongan yang tertentu saja seperti golongan bangsawan, pendeta dan raja-raja. Pendapat ini dikemukakan oleh Van Leeuw serta selari dengan pendapat Syed Muhammad Naqib Al-Attas, iaitu bahawa masyarakat Melayu Indonesia pada dahulu kala mengamalkan agama Hindu dan dipertahankan oleh golongan bangsawan, pendeta dan raja-raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afif bin Alias Nur, nombor matrik 067388. Okey, saya akan bentang tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Mengikut pandangan orientalis, yang pertama pada abad ke-15 sebagai abad Islam mula bertapak di rantau Asia dengan tertubuhnya kerajaan Melayu Melaka sekitar pada tahun 1403 Masihi. Akan tetapi pendapat ini dapat mengelirukan kerana bukti-bukti sejarah menunjukkan Islam mula bertapak lebih awal lagi, iaitu pada abad sekitar ke-13 Masihi, iaitu menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman. Ia juga mengatakan pada abad 13 Masihi ini adalah kerana pembuktian yang kukuh, iaitu batu nisan yang bertarikh 1297 Masihi di makam Sultan Malik Al-Saleh, Raja Islam pertama Pasai, Sumatera, dan penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertarikh
1303 Masihi yang tertulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, yang ketiga, secara umumnya Islam bertapak di Nusantara ini sejak zaman pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin yang keempat lagi. Dan Islam mula masuk ke Nusantara melalui pelbagai cara. Salah satunya iaitu melalui pedagang Arab yang berhijrah sejak tahun 660 Masihi. Itu menurut Haidar TTH. Terdapat catatan yang menyatakan bahawa Tiongkok dan Ceylon sudah mula diduduki oleh pedagang Arab sejak abad pertama Hijrah, dan Islam mula kukuh di Nusantara pada zaman itu lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada pandangan kedatangan Islam melalui susu Galuh Yaman. Okey, yang pertama, untuk pengukuhan teori kedatangan Islam ini, ulama-ulama Nusantara menghadiri untuk membincangkan tentang kedatangan Islam ke Nusantara yang telah diadakan di Aceh, dan mereka berpendapat bahawa Islam datang ke Nusantara melalui jalan perdagangan, dan ajaran yang dibawa ialah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, bagi mengukuhkan lagi teori ini, ada yang menyebutkan kedatangan Yaman pada sekitar abad ke-7 ke Nusantara bagi menjalankan perniagaan dan juga menyebarkan dakwah, serta ada pedagang yang Yaman yang berhijrah dan mengahwini orang-orang Nusantara. Okey, selain itu, yang ketiga, pedagang-pedagang Islam yang tertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara, terutamanya untuk mendapatkan barang seperti kapur barus, kemenyan dan sebagainya. Yang keempat, terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama Tasheh. Tasheh telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Okey. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi. Okey, seterusnya, kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Ini menurut Naqib Al-Attas. Okey, yang ketujuh, pada masa tersebut iaitu pada abad yang ke-7, Yaman dikuasai oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu Khalifah Islam yang keempat. Maka dengan ini kita boleh menyimpulkan bahawa Islam yang datang dari Yaman ke Nusantara adalah ajaran Islam yang asli daripada Rasulullah SAW melalui sahabat baginda Sayyidina Ali dan disebar hingga ke Nusantara. Jadi itu saja poin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Fauzi Jamili, nombor metrik 065468. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan di bawah tajuk Kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam melalui India, China, Arab dan Parsi. Teori penyebaran Islam oleh orang Arab yang dipegang oleh Profesor Hamka mempunyai kekuatan hujah kerana berdasarkan catatan China telah merekodkan hubungan di antara alam Melayu dengan Arab. Bahkan terdapat dokumen-dokumen berkaitan surat-surat diplomatik antara Khalifah Daulah Umayyah dengan Empayar Sriwijaya. Surat-surat tersebut yang jelas menunjukkan proses dakwah telah bermula sejak abad ke-7. Ini dikuatkan lagi dengan gerakan dakwah orang Arab yang sangat agresif ke seluruh dunia termasuk Afrika, Eropah, Andalusia, Transoxiana, India dan China pada abad ke-7.
sehingga hampir mustahil Nusantara yang sudah lama mempunyai hubungan perdagangan dengan Arab terlepas daripada gerakan dakwah ini. Para pendakwah Arab dimulai oleh sahabat Nabi SAW, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, telah berhijrah ke China melalui jalan laut dan melewati Nusantara. Selain khalifah, pemerintah Islam di Mekah dan Hadramaut juga dikatakan telah mengirimkan para pendakwah ke Nusantara. Teori India, yakni Gujarat dan China, walaupun tidak tertolak sepenuhnya, tetapi adalah lemah kerana kedua-dua wilayah itu bermazhab Hanafi, sedangkan orang Melayu bermazhab Syafi'i. Teori Parsi mengenai sistem bacaan Al-Quran cara Syiah di Jawa Barat adalah juga tidak kuat kerana ketika itu Baghdad adalah bermazhab Sunni dan orang Syiah tidak menganut tasawuf Qadariyah yang diamalkan di Jawa Barat. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, tidak dapat disangkal lagi bahawa sumbangan yang diberikan oleh Al-Attas terhadap kajian sejarah, kedatangan Islam dan kebudayaan Melayu sangat besar dan beliau sangat bersungguh-sungguh terhadap setiap usaha yang dilakukannya. Dalam konteks ini, sumbangan tersebut dapat dibahagikan kepada 3 aspek utama, iaitu teori dan kaedah kajian sejarah, hasil dapatan daripada kajian sejarah beliau dan idea-idea baru bagi perkembangan kebudayaan dan masyarakat di Malaysia. Aspek yang pertama dalam mengemukakan teori dan kaedah-kaedah tertentu pada kajian sejarah Islam di alam Melayu, Al-Attas adalah antara sarjana yang telah memperkenalkan teori asli mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu, iaitu daripada tanah Arab dan disebarkan oleh golongan mubaligh, bukannya pedagang. Teori ini kemudiannya telah membangkitkan kesedaran untuk menilai semula sejarah Islam di Asia Tenggara. Bahkan melalui karya terbarunya, iaitu Historical Fact and Fiction, beliau telah membuktikan lagi kebenaran teori tersebut. Selain itu, pendekatan beliau yang berasaskan kepada peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu juga telah membawa kepada idea mengenai pembahagian zaman, iaitu zaman pra-Islam dan selepas Islam. Dan pengaruh tasawur Islam ke atas bahasa dan pemikiran Melayu yang mana dapat dilihat melalui khazanah persuratan Melayu Islam. Maka memperakui kepentingan pemikiran beliau ini, Encyclopedia of Islam telah memuatkan penulisan beliau berkenaan sejarah Islam di Indonesia. Akhir sekali, bagi kaedah-kaedah tertentu di dalam kajian sejarah pula, ia turut melibatkan polemik yang berlaku di antara Al-Attas dengan beberapa orang orientalis sezaman dan sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa kritisnya beliau dalam usahanya memartabatkan pengkajian dan pentafsiran sejarah Islam di rantau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aqil bin Taufik, nombor metrik 067397. Hari ini saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk keadaan di Nusantara selepas kedatangan Islam dan juga pengajian ilmu di Nusantara. Yang pertama, kehidupan di Nusantara berubah secara drastik. Apabila munculnya agama Islam di Nusantara, maka keadaan ataupun situasi di situ berubah 360 darjah. Ia jelas menunjukkan bahawa kedatangan Islam ini memberi kesan yang sangat positif kerana penduduk yang beragama Hindu di sana dapat berjaya diislamkan serta-merta. Dan juga para ulama kita dapat mengubah corak pemikiran golongan-golongan diraja, bangsawan dan rakyat biasa, supaya mereka ini hidup dengan cara Islam yang sempurna. Seterusnya, penyebaran Islam dilakukan secara ilmiah dengan pembuktian. Di sini para ulama kita mengeluarkan pembuktian dengan menunjukkan bahawa kewujudan Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan kewujudan alam ini. Tanpa Sang Pencipta, alam ini tidak akan wujud dengan sendirinya. Menunjukkan bahawa walaupun alam itu besar, tapi dia memerlukan penggantungan daripada seseorang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ini hebat, Maha Esa, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memerlukan pergantungan daripada sesiapa pun. Di situ menunjukkan pembuktian yang para ulama kita gunakan.
Seterusnya, agama Islam mendidik umatnya bukan mempelajari ilmu agama semata-mata, bahkan ilmu pengetahuan juga dititik beratkan. Di sini menunjukkan bahawa kita bukan sahaja umat Islam, kita sebagai umat Islam bukan sahaja belajar agama Islam, akan tetapi ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu falak, itu juga perlu kita pelajari untuk luaskan lagi ilmu pengetahuan kita supaya nilai moral seseorang itu lebih tinggi. Seterusnya, beberapa orang ternama memberi pandangan baik dan buruk mereka tentang masyarakat Melaka terdahulu. Iaitu dia menunjukkan seseorang yang bernama iaitu penulis daripada Belanda dan juga menteri Kevelis Belanda, iaitu Manuel Godinho de Heredia pada tahun 1997, dan juga Francisco Valentin, iaitu penulis daripada Portugis, penulis Portugis. Pandangannya juga dinyatakan oleh Muller pada tahun 1884, menyatakan bahawa masyarakat Melaka ini walaupun cuai, lalai dan juga suka berseronok dan juga kurang beradab, pandangan mereka kurang beradab, akan tetapi daripada golongan itulah, walaupun banyak cacat celanya, tapi wujud juga ahli matematik, ahli fizik, ahli cendekiawan. Ini nak menunjukkan bahawa walaupun masyarakat Melaka ni nampak buruk di mata orang, tapi dia mampu mengubah hidup dia dengan pelajari yang bermacam-macam ilmu dan juga bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Melayu untuk menjadikan mereka seorang yang berjaya dan cemerlang. Seterusnya, sebelum datangnya Islam, aliran sejarah suatu itu dipengaruhi oleh ajaran animisme dan Hindu-Buddha, iaitu bersifat kedewaan dan juga pemujaan. Akan tetapi apabila munculnya agama Islam, pembuktian secara rasional dan ilmiah dapat membantu yang tidak benar menyusul ke arah yang benar supaya menuju ke aliran yang berasaskan ilmu dan akal. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Hamam, nombor metrik 097395. Okey, saya akan menyambut perbincangan berkaitan dengan tulisan Jawi. Okey, dengan kemasukan Islam ke Nusantara, ia menjadi satu permulaan kepada pengenalan tulisan Jawi dan perkara ini juga merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat di Nusantara ni. Okey, sebagai contoh daripada kesan permulaan pengenalan tulisan Jawi ialah ia menjadi peranan sebagai bahasa ilmu sehingga mampu mempengaruhi pembudayaan keilmuan dan pemikiran masyarakat. Okey, daripada Muhammad Alwi pula mengatakan bahawa melalui bahasa dan sastra ia menjadi jalan masuk kepada agama Islam ke dalam kehidupan masyarakat di Nusantara dengan menggunakan tulisan Jawi. Okey, Islam memperkenalkan tulisan Jawi dengan menggunakan abjad tulisan Arab menjadi abjad tulisan Melayu. Pada masa itu masih tidak mempunyai bahasa perataan yang rasmi di Nusantara. Dengan kedatangan Islam dan tulisan Jawi ke alam Melayu ini, bahasa Melayu berjaya mengatasi bahasa Jawa kuno. Bukti yang ditemui yang bahasa Jawi ini ialah merupakan batu yang mempunyai tulisan dan ianya juga dikenali sebagai batu bersurat. Batu bersurat itu telah ditemui di Terengganu dan ditemui di Kuala Beran, Terengganu. Tarikh bukti ini ditemui ialah bertarikh pada hari Jumaat yang bertarikh Hijri 4 Rejab pada tahun 702 Hijrah, bersamaan 22 hari bulan Februari 1303. Di batu itu tertulis di 4 penjuru dalam tulisan Jawi yang berbahasa Melayu yang berisi kandungan berkaitan dengan hukum syarak yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat yang beragama Islam. Batu itu juga
telah ditemui oleh orang-orang kampung di situ dan sebelum ia dijumpai, ianya dijadikan sebagai pelapik untuk membasuh kaki sebelum naik ke dalam surau dan batu bersurat ini juga dianggarkan berlaku pada tahun 1887. Oleh itu, memang tidak dapat diragukan lagi dengan penemuan batu bersurat ini menunjukkan yang tulisan Jawi telah digunakan sebelum tahun 1303 Masihi lagi. Dan juga sehingga hari ini tulisan Jawi masih terus digunakan. Okey, yang seterusnya pula ialah kedatangan Islam dan bermulanya pemerintahan Beraja Patani. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Zambari, umat Islam yang berketurunan Melayu di selatan Thai yang menduduki wilayah-wilayah Islam iaitu seperti Yala, Patani, Narathiwat dan sebahagian daripada Songkhla pada hari ini merupakan bekas penduduk rakyat dari kerajaan Islam Patani yang berdaulat serta menjalani suatu perkembangan sejarah kegemilangan Islam yang unggul di rantau ini. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam Patani, banyak melahirkan ulama-ulama besar yang terkenal di kalangan umat Islam di Timur Tengah, Asia Tenggara dan juga di negara-negara Islam Afrika Utara. Melalui kegiatan ulama dan kemegahan institusi pengajian pondok, Patani pernah dianggap sebagai pusat yang mengesuai tamadun kesusasteraan Islam di Semenanjung. Dengan kemasukan Islam ke Patani dan penyebaran Islam di rantau ini masih lagi dibicarakan oleh sarjana yang tinggi. Walaupun begitu, masih belum lagi memberitahu kepada kita berkaitan dengan kenyataan yang sahih. Perkara ini terjadi kerana kurangnya bahan-bahan penyelidikan bagi dapat dikaji dengan lebih teliti seperti mana bukti yang terdapat pada kedatangan Barat dan juga agama Hindu suatu ketika dahulu. Sama juga dengan perkara yang berkaitan dengan persoalan dalam menentukan bilakah, siapakah, dari manakah dan bagaimanakah dakwah Islam itu sebenarnya tersebar luas. Okey, sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Rabi. Nombor matrik 067396. Jadi insya-Allah saya akan sambung pembentangan kumpulan saya ni, di mana subtopiknya adalah pengislaman di Patani. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan Patani ni adalah satu kerajaan ataupun sebuah tempat awal bagi tanah Melayu lah, iaitu dia merangkumi wilayah Patani. Dia merangkumi wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan sebahagian daripada Songkhla. Okey, ni di Thailand lah semuanya. Kalau kita kenal sekarang, Patani, Yala, Narathiwat ni semua di Thailand lah. Okey, bagaimanapun pada tahun abad yang ke-19, Patani ni telah menjadi ataupun menjadi bangsa lah kepada dasar imperialistik kerajaan Siam. Kemudian kedatangan Islam ni sesetengah sejarawan berkata Islam ni bertapak ataupun kedatangan awal Islam di Patani ni bermula di sekitar abad yang ke-10 dan yang ke-11 lah. Maknanya sekitar 10 abad ke-10 dan abad ke-11 Islam tu telah ada di Patani. Sekarang ni kita abad yang ke-21 kan sekarang ni. Maknanya 10 tahun abad yang ke-10 tu ataupun yang ke-11, sejarawan banyak mengatakan bahawa di situ bermulanya kehadiran Patani, Islam ke Patani. Okey, macam mana dia orang boleh kata pada abad tersebut datangnya Islam ke Patani? Apabila terjumpa bukti ada satu batu nisan yang mana ditulis pada batu nisan tu kalimah syahadah. Di batu nisan Raja Merkah Dada. Okey. Maka apabila ramai orang terjumpa, sejarawan tu dia terjumpa batu nisan yang ada tertulis kalimah syahadat tu, maka dia tahulah bahawa Islam tu telah sampai ke Patani pada masa tu lah. Macam kalau kat tempat kita kat Terengganu, kita tengok ada batu bersurat lah. Maksudnya Islam telah sampai di Terengganu lah tu, sebab kat batu bersurat tu ada tulisan Jawi lah. Okey.
Okey, itu sahaja ataupun orang panggil tanda Islam telah sampai ke Patani. Kemudian kita pergi kepada pembentukan pemerintahan beraja. Okey, setelah berakhirnya kerajaan Langkasuka dalam sejarah Melayu, telah muncul sebuah ataupun orang panggil sebuah kerajaan yang mana Patani lah. Yang atas tadi Patani. Ahli sejarah antara catatan terawal lah yang dibuat oleh sejarawan sejak daripada tahun 100 Masihi atau abad yang kedua lagi telah wujud sistem pemerintahan beraja di alam Melayu lah. Maknanya 100 Masihi tu lama dah. Sebab kita sekarang ni 2022. Mungkin dalam berapa ribu tahun yang lepas dah telah wujud orang panggil sistem pemerintahan beraja lah di alam Melayu ni. Antara ataupun macam mana kita boleh kata, macam mana bukti yang mengatakan bahawa sistem pemerintahan beraja tu wujud dah? Apabila Raja Langkasuka tu sendiri dia keluar ke kota diiringi oleh banyak orang panggil pengawal lah di sekitar dia. Maksudnya dia keluar ke tempat lain, ada pengawal yang iring. Maka itu sejarawan ambil untuk mengatakan bahawa kerajaan kita ni, alam Melayu ni telah lama menggunakan sistem pemerintahan beraja. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Sekian. Terima kasih. Telah tiba kita pada penghujung tugasan. Baik, secara keseluruhan daripada tugasan ini dapatlah saya simpulkan bahawa Nusantara pada masa kini secara umumnya telah berkembang luas masyarakat Islam menggantikan tempat agama Hindu dan Buddha. Walau bagaimanapun, pengaruh agama Hindu dan Buddha ini tidak memberikan sebarang kesan pun terhadap masyarakat serta tidak meresapi ke dalam jiwa mereka, tetapi hanya dianuti dan dipertahankan oleh golongan-golongan masyarakat atasan seperti golongan bangsawan, pendeta dan raja-raja. Kesimpulan yang kedua pula adalah terdapat beberapa pandangan berkenaan sejarah asal-usul kedatangan agama Islam ke Nusantara, iaitu yang pertama, pandangan tersuhur, iaitu agama Islam ini bermula daripada Arab Parsi. Seterusnya ada juga yang berpendapat bahawa agama Islam ini bermula dari India dan juga China. Walau bagaimanapun, kedatangan agama Islam ini melalui kesemua laluan yang disebut di atas ke daerah Nusantara tidaklah dianggap sebagai polemik dalam kalangan sejarawan. Perkara yang menjadi polemik berkaitan asal-usul adalah punca kedatangan agama Islam itu sendiri ke Nusantara. Dalam pada itu, pendapat Said Muhammad Naqib Al-Atlas merupakan pendapat yang paling wajar dipercayai dan dipegang, di mana beliau mendakwa kedatangan Islam itu ke Nusantara adalah berasal dari negara Arab. Jelas dapat dilihat bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah banyak memberikan kesan-kesan yang positif ke atas masyarakat, dan antara kesan-kesan yang paling terselah dapat dilihat di sini adalah pada islamisasi bahasa yang berlaku dan juga berlaku pada perkara-perkara yang berkait dengan kesusasteraan dan kesenian. Tidak dapat dinafikan bahawa hasil islamisasi di Nusantara secara tidak langsung telah membentuk kerajaan-kerajaan Islam seperti Patani. Perkembangan dari segi ilmu turut berkembang dengan pesat di Nusantara asbab kedatangan Islam ke Nusantara. Terbentuknya sistem dan bahasa tulisan Jawi yang terhasil dari proses islamisasi di Nusantara setelah kedatangan Islam. Baik, setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.